Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini. Dan sekali lagi pertemuan kita pada malam ini adalah bersama dengan pihak National FM dan bersama dengan Masjid Bandar Anstek. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita baru saja selesai menunaikan solat fardu maghrib. Dan kemudian kita baru saja selesai menunaikan solat jenazah sebentar tadi. Maka saya tertarik dengan apa yang didoakan oleh Tuan Imam. Perkataan dalam doanya yang dalam bahasa Melayu itu, Ya Allah, ya Tuhan, permudahkanlah urusannya untuk dia ini sampai ke hari akhirat kelak. Maka kalau dengar kepada doa itu, tuan-tuan dan puan-puan, bilakah akan berlakunya kiamat? Tak tahu. Barangkali 100 tahun lagi. Barangkali 150 tahun lagi. Barangkali 1000 tahun lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalau bercerita tentang ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka Nabi SAW bersabda, Iza matal insanun qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Maka hadis ini bermaksud, tuan-tuan dan puan-puan, apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Maka Imam Nawawi menjelaskan dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan, menyebut, ulama berkata makna hadis ini adalah bahawa amalan si mati akan terputus dengan sebab kematiannya itu. Dan terputus juga pembaharuan pahalanya baginya, kecuali dengan 3 amalan ini. Makna kata bila mati ni, tuan-tuan dan puan, tak boleh dah kita nak sembahyang, kita nak sedekah, kita nak buat amal kebaikan, tak ada dah. Sebab terputus. Kalaulah sekarang ini tuan-tuan dan puan berada dalam majlis ilmu, tuan-puan niat dalam hati, aku nak dengar ceramah malam ini, ya Allah, mudah-mudahan aku doa, ustaz doa, malaikat mengaminkan. Mudah-mudahan ya Allah ini jadi ibadah kepada aku. Dan tuan-tuan dan puan juga boleh bangun untuk pergi ke kedai mamak. Tuan-puan juga boleh buka siaran TV, tengok drama dan sebagainya. Sekarang ini kita boleh buat pilihan. Tetapi bila mana datangnya mati ini, maka Imam Nawawi bagi tahu bahawa terputus amalan. Tuan-puan nak dengar ceramah dah tak boleh. Tuan-puan nak main bola pun dah tak boleh. Dan nak bagi tahunya kecuali 3 amalan ini, kerana ia menjadi penyebabnya 3 amalan ini, iaitu anak yang soleh daripada usahanya, manakala ilmu yang ditinggalkannya adalah dengan sebab pengajaran atau karangannya. Begitu juga sedekah jariah, iaitu yang dia buat waktu dia hidup dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam sebuah lagu
2 hari lepas tak menyanyi, kali ini kita menyanyi sikit. Dah, lagu nasyid. Hidupnya insan tiada yang abadi, menunggu saat panggilan azali. Hilanglah nafas, tak bergerak lagi tanah perkuburan. Kita bersemadi, ya Tuhan, ya Allah, ya Rahmat, ampuni kami. Maka hidup di dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita diberi banyak pilihan. Tetapi sedar ataupun tidak, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa ingat kepada mati. Tetapi ada orang yang lebih bijak. Siapa dia? Iaitu orang yang prepare untuk mati, tuan-tuan dan puan-puan. Maka berdasarkan hadis yang saya bacakan di awal tadi, pastikan paling tidak ada sedekah jariah kita. Yang kedua, pastikan ilmu yang bermanfaat yang kita ajar, yang kita tulis, orang faham, orang amal, orang terang pula pada orang lain. Dan yang ketiga adalah anak yang kita didik daripada kecil sehingga dia besar sampai kita mati pun, dia sentiasa mendoakan kebaikan kepada kita. Kalau doa anak barangkali dia lupa, maka tuan-tuan fokus kepada dua benda lagi itu, Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Baik. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berbincang 2 hari lepas, iaitu batalnya wasiat dan beberapa prinsip dalam wasiat. Maka pada malam ini, kita nak cuba lihat kekeliruan dalam amalan wasiat yang berlaku dalam masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Prinsip tuan-tuan dah faham bahawasanya wasiat ini dibuat waktu hidup, pelaksanaannya selepas daripada mati. Kemudian tuan-puan juga dah faham bahawasanya wasiat ini mestilah pemberi wasiat itu mati dulu. Jangan yang penerima mati dulu. Kemudian tuan-tuan dan puan kena faham bahawasanya wasiat ini dia ada istilahnya, dia ada kerangkanya, berapa persen yang boleh diwasiat. Kemudian wasiat ini juga tuan-puan juga faham matlamatnya kepada siapa, iaitulah orang yang tidak boleh mewarisi harta pusaka kita setelah mana kita mati kelak. Sebab dalam masjid ini dan pendengar-pendengar National FM pun berbeza keadaan kita. Ada orang yang mana dia ada isteri, dia ada ibu, dia ada ayah, dia ada anak-anak. Maka itulah ahli waris dia. Ada orang dia kahwin tetapi tak ada anak, maka ahli warisnya bukan hanya dia dan isterinya, maka adik-beradiknya pun akan mewarisi harta pusakanya sebagai contoh. Ada orang yang dia hidup tapi dia tak berkahwin dan dia tak ada ahli waris pun, maka sudah tentulah hartanya kebarangkaian besar akan pergi kepada Baitul Mal. Ada orang yang dulunya bukan agama Islam, kemudian dia memeluk Islam, tak sempat dia berkahwin, maka hartanya juga kebarangkaian besar akan pergi kepada Baitul Mal. Jadi, kalaulah penduduk di dunia ini ada jutaan orang di Malaysia ini sebagai contoh, maka jutaan kisah dan perbezaan kehidupan masing-masing pun adalah berlaku. Jadi, nak ataupun tidak, setiap orang mesti atur, mesti rancang, mesti buat strategi apa yang dia nak buat kepada hartanya. Tetapi paling penting dalam bab harta ini adalah pastikan
harta ini memberi manfaat kepada kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya penat sahaja mencari tetapi tidak memberikan manfaat kepada kita kelak. Baik. Isu yang pertama. Keadaan yang menjadi kekeliruan dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan, adalah masalah wasiat melebihi kadar 1/3 daripada harta si pewasiat. Seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya tentang wasiat ini kita kena faham. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW datang menziarahi dia ketika mana dia berada di Mekah. Maka dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mewasiatkan hartaku kesemuanya." Maka apa jawab baginda? "Tak boleh." Aku berkata lagi, "Separuh." Maka baginda menjawab, "Tak boleh." Maka aku berkata lagi, "1/3?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ya, 1/3 dan 1/3 itu pun sudah banyak." Maka daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Wasaya, hadis nombor 2591 mengatakan, wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Maka kekeliruan ini kadang-kadang berlaku dalam masyarakat Islam di Malaysia ini. Dia menyangkakan wasiat ini boleh semua harta. Kadang-kadang dia bertukar. Matlamatnya wasiat tetapi yang dia faham adalah hibah. Kadang-kadang dia kata hibah tetapi yang dia buat itu sebenarnya adalah wasiat. Jadi benda ini perlu kepada ilmu, yang mana bukan hanya boleh ilmu itu datang waktu tengah tidur. Ilmu itu datang bila mana kita berguru, kita belajar, kita duduk sebentar di majlis-majlis ilmu, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha dan sebagainya. Maka hukum syarak secara asasnya telah menggariskan bahawa bahagian atau kadar yang boleh dilaksanakan dalam sesuatu wasiat itu adalah tidak melebihi 1/3 daripada siapa? Daripada harta si mati. Harta si mati ini sebagai contoh, dia ada rumah, dia ada kereta, campur semua sekali. Rumah dia, kereta dia, duit dia, saham dia, motor dia, maka digabungkan semua sekali, tidak lebih daripada 1/3 daripada keseluruhan harta si mati tersebut. Kalaulah waktu hidup dulu si mati ada 1 juta asetnya, kemudian dia mati, semak balik ada 500,000. Maka nak guna 1 juta ke 500,000? 500,000 lah. Sebab 1 juta tu dah habis. Hanya tinggal baki berbanyak sebanyak ini sahaja. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu 1/3 daripada keseluruhan harta si mati ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka saya merujuk kepada kitab Murni Muhtaj dalam kitab Al-Wasaya jilid ke-4. Maka jika harta yang diwasiatkan itu nilainya melebihi 1/3 keseluruhan harta si mati ataupun keseluruhan harta pemberi wasiat itu, dan waris yang khas. Siapa waris yang khas? Iaitu waris yang berhak ke atas harta dia, iaitu penerima faraid itulah, menolak untuk melaksanakannya, maka batallah wasiat ke atas jumlah yang lebih daripada 1/3 itu mengikut ijma', kerana jumlah yang lebih itu adalah hak kepada waris tadi. Makna kata tak boleh lebih daripada 1/3. Maksimum yang boleh adalah setakat 1/3 sahaja. Seterusnya terdapat beberapa kaedah pengecualian dalam pelaksanaan apabila jumlah wasiat tadi lebih daripada 1/3 dan ia dibenarkan. Dalam keadaan bagaimana?
iaitulah dipersetujui oleh ahli-ahli waris perwasiat. Sebagai contoh, kita wasiatkan kepada seseorang. Siapa? Atau imam masjid ini sebagai contoh. Kita wasiat lebih daripada 1/3. Maka ahli waris tadi tak setuju. Adakah imam itu layak untuk dapat lebih 1/3? Tidak. Kenapa? Sebab wasiat tak boleh lebih 1/3. Melainkan, kalaulah ahli waris tadi, ahli waris yang saya maksudkan sini, tuan-tuan jangan keliru ya, ahli waris adalah orang yang layak terima harta pusaka, yang faraid tadi ni. Tuan-tuan dah semak belum? Ahli waris masing-masing saya bagi homework lama dah. Jangan tak semak begitu, kena semak. Kena tahu siapa ahli waris kita. Maka ahli waris itu kalau dia bersetuju, maka barulah penerima wasiat itu layak untuk mendapat lebih daripada 1/3 itu. Persetujuan itu diambil bila? Jawabnya adalah persetujuan itu diambil selepas pemberi wasiat itu mati. Bukan diambil sebelum pemberi wasiat itu hidup. Sebagai contoh, yang buat wasiat tadi dia kata aku beri pada imam masjid Bandar Instek ni. Jadi korang kena setuju. Maka yang lain pun kata setuju, saya setuju. Maka persetujuan itu tidak lagi diambil kira. Sebab lepas daripada pemberi wasiat itu meninggal, maka ditanya sekali lagi setuju ataupun tidak. Kalau mereka mengekalkan persetujuan, maka boleh. Kalau mereka kata kami tak bersetuju, sebab hari itu kami bersetuju sebabkan dia paksa, malu dengan dia, hormat dia, maka persetujuan selepas mati itulah yang diambil kira. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, masalah penangguhan dalam penyerahan harta wasiat. Sebagai contoh, pemberi wasiat itu di dalam terma ataupun kita kata dokumentasi wasiat yang dia buat itu, maka dia kata begini: hendaklah menguruskan kesemua harta benda saya yang berada dalam negeri Selangor atau di mana-mana sahaja untuk jangka masa 10 tahun daripada tarikh saya meninggal dunia, dan apabila 10 tahun dari tarikh saya meninggal dunia tamat, adalah menjadi keinginan saya supaya kedua-dua penerima wasiat saya membahagikan kesemua harta benda saya itu kepada waris-waris saya. Boleh ataupun tidak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tuan-tuan kena faham, konsep wasiat harta pusaka ini, dia bila mana mati sahaja mesti disegerakan. Sebab itu minta maaf banyak tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang berlaku kekhilafan dalam masyarakat kita. Bila saya cakap, kadang-kadang ada orang terasa, biarlah terasa pun terasalah. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku? Berlaku sahaja kematian, kita katakan baru sebulan berlalu. Maka ada ahli waris yang kata, bila nak urus harta ayah ini? Maka ada ahli waris akan jawab. Bukan sikit orang, banyak orang akan jawab begini: ayah baru meninggal sebulan. Engkau duk bercerita apa tentang harta pusaka ni? Dia jawab begitu. Kemudian yang lebih teruk lagi, ada yang menambah, kubur ayah merah lagi. Tuan-tuan, saya nak mulai hari ini tolong buang perkataan-perkataan ini. Salah tuan-tuan dan puan-puan. Menguruskan harta pusaka ini tak ada istilah kubur merah. Menguruskan harta pusaka ini merupakan satu kewajipan untuk ditunaikan segera, dilaksanakan segera. Kalau boleh mati hari ini, minggu depan dah boleh mula dah. Takkanlah sedih sampai setahun. Bohong tuan-tuan dan puan-puan. Sehari dua sedih betul lah. Seminggu dah kurang sikit. 2 minggu kurang lagi. Setahun, lupa dah Maka tak boleh kita melewat-lewatkan. Apatah lagi
si mati itu sebelum masa dia hidup, dia kata lepas 10 tahun baru bahagi. Maka tak boleh tuan-tuan dan puan, tolong buang istilah ini. Kalaulah si mati mengatakan lepas 10 tahun baru boleh urus, maka apa yang si mati katakan tadi tidak mengikat ahli waris untuk buat seperti mana yang dia suruh. Sebab apa? Sebab apa yang dia katakan itu batal, maka ahli waris kena segera uruskan harta benda itu. Tetapi dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan, soal melewat-lewatkan ini bukan perkara yang biasa. Saya ingat lagi, kerajaan Malaysia pernah mencadangkan, pihak-pihak ini mencadangkan supaya agensi-agensi supaya diwujudkan Yayasan Al-Mafqud. Apa dia? Iaitu satu yayasan yang untuk menguruskan harta-harta orang Islam yang tidak dituntut. Tuan-tuan jangan ingat harta orang Islam yang tidak tuntut di Malaysia ni jumlahnya 200,000. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Lebih daripada itu. Bukan juta, barangkali bilion. Kenapa jadi begitu? Kalau tuan-tuan tanya saya, jawab saya adalah ilmu berkaitan dengan pengurusan harta pusaka di Malaysia ini, saya katakan masih lagi di tahap yang minimum. Kenapa? Sebab tidak semua orang tahu dan kadang-kadang menguruskan itu dalam keadaan bersandarkan kepada logik akal, bersandarkan kepada hawa nafsu. Bila mana bersandarkan kepada logik akal, maka dia akan keluarkan istilah. Sistem faraid ini tidak adil. Kenapa anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian? Dia bertikai. Maka dia katakan yang ada dalam Quran itu tidak adil. Itu zaman kuno punya kehidupan. Tuan-puan, nak bercakap tentang isu ini adil ataupun tidak, benda ini termaktub dalam Quran, barangkali boleh dipertikaikan akidah orang itu. Sama juga, orang perempuan kalau sebut poligami, cukup marah. Dah, saya tak setuju poligami. Mana boleh tak setuju gitu? Saya setuju poligami, asalkan bukan suami saya. Itu boleh. Tetapi tidaklah boleh dia kata poligami itu tak boleh. Tak boleh. Sebab dia telah disyariatkan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita sangkakan perbuatan kita itu betul. Sebenarnya salah. Berapa ramai orang di Malaysia ini yang Muslim, yang harta di Malaysia ini masih lagi nama arwah ayah dia. Yang masih lagi nama arwah atuk dia. Kemudian ada yang buat satu statement, Ustaz, ayah saya ni ada kebun. Maka tanah kebun ini kami tak bahagi pusaka, biar dengan nama ayah saya. Jadi siapa-siapa nak ambil manfaat silakan. Betul, siapa-siapa nak ambil manfaat silakan. Masalahnya yang cakap tu macam tak mati je. Kenapa saya kata begini? Saya bimbang tuan-tuan dan puan-puan, akan jadi dosa yang bertingkat-tingkat. Mari saya buktikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, ayah kita ni ada kebun. Satu kebun ni kebun rambutan sebagai contoh. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala ayah kita meninggal. Siapakah pemilik tanah kebun rambutan tadi? Jawabnya adalah ahli waris kepada ayah. Contoh, isteri dia, anak dia 5 orang. Jadi siapa pemilik? Ada 6 orang. Maka bila mana kebun itu berbuah, mendatangkan hasil itu dijual, maka duit itu nak bahagi dengan siapa? Maka kena bahagi dengan 6 orang ini. Mengikut bahagian masing-masing. Si ibu 1/8, anak-anak asabah, iaitu lebihan 7/8 tadi. Anak perempuan 1 bahagian, anak lelaki 2 bahagian. Adakah 6 orang ini akan hidup sampai kiamat? Tak. 6 orang ini akan mati. Bila mana ditakdirkan dalam 6 orang ini mati seorang, adakah pemilik tanah itu 5 orang ini? Tidak.
pemilik itu akan bertambah pula ahli waris yang mati tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Cuba bayang, kalaulah yang 5 tadi, dia dapat hasil, dia bahagi 5, dia tak beri kepada yang ahli waris yang mati tadi. Maka tuan-puan tahu apa jawapan dia. Di manakah positif bernasnya idea yang mana bila ayah kita mati, tanah tu jangan tukar, tak payah bagi, biar nama ayah. Tuan-tuan, kita dah baca hadis yang di awal tadi. Mati sahaja anak Adam, maka terputus. Tuan-tuan bawa ke kebun rambutan tadi bersama-sama, ke selit geran tanah di sebelah ni, jenazah ni. Tak, dia terputus. Bila terputus, maka kebun itu dah jadi milik orang lain. Maka orang itu nak jual ke, nak pajak ke, tak nak usahakan ke, maka terpulang pada dia. Sebab itu hak dia. Yang jadi masalahnya, kadang-kadang masih banyak lagi orang yang membiarkan harta orang Islam di Malaysia ini masih lagi nama si mati. Saya tak tahu di manakah ilmu yang diperolehi sampai sanggup dibiarkan begitu-begitu. Sampai begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, kesian juga kepada para hakim di mahkamah syariah. Sekali datang dengan permohonan, 15 lapis kematian. Buat dia, lepas buat. Saya ingat lagi ditunjukkan oleh bos saya kenangan dia waktu dia jadi hakim dulu. Tuan-tuan tahu kertas A4 tu? Kertas A4 tu ditampar-tampar sebab nak berapa lapis ni, 2 depa saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya semak. Takut yang asalnya Datuk Parameswara, rupanya bukan. Mana tahu daripada sana. Dah. Tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sampai tahap begitu. Jadi kalau dah 15 lapis, 5 lapis, dia tak akan semuanya hidup. Saya bimbang, tuan-tuan dan puan-puan, bila berlapis-lapis tadi, sepatutnya dia tak dapat, kemudian tak beri kepada dia, ini problem. Sama juga bagi kes orang yang mana dia berkahwin, kemudian dia bercerai. Saya ingat lagi ditanya oleh seorang jemaah. Dia kata, Ustaz, ayah saya dulu kahwin, kemudian ada anak seorang, kemudian bercerai, isteri dan anak-anak balik ke Singapura. Maka ayah saya kahwin lagi, maka sayalah anak dia dan kami 5 beradik. Jadi mak saya ni ada lagi, ayah saya dah meninggal. Jadi bila nak bahagikan harta pusaka, maka ahli waris kepada ayah saya adalah mak saya, kami 5 beradik dan abang kami yang mana dengan isteri dulu. Adakah abang itu terlucut haknya? Tidak, abang dia tetap menjadi ahli waris kepada ayah dia. Maka dia tanya kepada saya, apa yang perlu dibuat sekarang ini? Sebabnya yang ada di depan mata dia, yang dia kenal adalah dia 5 beradik dan ibunya. Tetapi abang dia tak pernah jumpa, tuan-tuan dan puan-puan. Bila abangnya tak pernah jumpa, adakah disebabkan tidak jumpa abangnya itu, maka abang itu tidak layak mendapat faraid? Tidak, kena cari sampai dapat. Masalahnya, Ustaz, ayah saya tak pernah ketemukan, tak pernah cakap pun di mana tempat tinggal, nama penuh pun tak bagi tahu. Sekurang-kurangnya boleh telefon. Terputus-putus terus dengan keadaan bercerai begitu. Tuan-puan, dalam kes ini siapa yang menyusahkan? Ahli waris yang ada ke si mati yang mati itu? Barangkali saya cakap isu ini terpalit kepada jemaah ataupun pendengar National FM yang buat kerja ini. Kalaulah masih hidup, tuan-tuan pergi jumpa balik, maka jalinkan silaturahim itu. Sebab di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala buat cantik kita punya sistem. Mari saya buktikan. Bila mana lahir sahaja anak Adam, lahir sahaja seorang bayi, tidak boleh sewenang-wenangnya dinasabkan kepada lelaki itu. Nak nasabkan kepada lelaki ini, mestilah dengan cara akad nikah, bersetubuh, mengandung dan bersalin. Maka boleh nasab kepada dia. Dia bukan dengan cara berzina,
mengandung, jom cepat-cepat kita nak kahwin ni. Bukan dengan jalan itu. Sebab itu anak ini dinamakan sebagai anak tidak sah taraf. Tetapi saya mohon dibuangkan perkataan anak haram, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan disebut begitu. Salah siapa? Salah ibu dan ayahnya, bukan anak ini. Tetapi yang menakutkan masyarakat kita, ada yang tanya kepada saya soalan. Dia tanya apa? Ustaz, betul kan anak tidak sah taraf ni tak boleh jadi imam kan ketika solat? Tuan-tuan, istighfar banyak-banyak. Tuan-tuan jangan hina sampai tahap walaupun dia anak tidak sah taraf, katakan dia tak boleh jadi imam. Kalau dia itu sekolah ma'at tahfiz, dia hafal 30 juzuk, mana kata dia tak boleh jadi imam sampai mati. Tolong buang stigma ini. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, bila anak tidak sah taraf ini, maka dia selalunya akan dibinkan kepada bin Abdullah. Bila bin Abdullah sekalipun, jangan dihina anak ini. Dia tak bersalah. Sekalipun mak ayah dia bersalah, barangkali ibu dan ayah dia dah bertaubat nasuha minta ampun dengan Allah Ta'ala. Barangkali lebih baik daripada kita sekarang ini. Sebab ada sampai tahap tuan-tuan dan puan, dia cakap pada anak dia, jangan duk berkawan dengan tu, dia anak tak sah taraf. Sebab itu, alhamdulillah, pihak JPN, Jabatan Pendaftaran, kalaulah kategori anak ini, selain daripada bin Abdullah, boleh diletakkan dengan nama-nama Asma'ul Husna yang lain. Tetapi mesti ada Abdul Rahman. Ataupun tak nak bubuh bin pun boleh juga. Sebagai contoh, nama saya Muhammad Ihsan bin Muhammad Daud, maka dibuat Muhammad Ihsan Muhammad Daud, boleh. Jangan kata saya anak tak sah taraf pula. Makna kata boleh dibuat begitu, tak ada bin. Ataupun Muhammad Rizal Zakaria, boleh, tak ada bin di situ. JPN benarkan. Sebab apa? Sebab isu-isu tadi kadang-kadang terpalit pula. Ayah dia memang nama Abdullah. Oh, dikata pula dia anak tak sah taraf. Jangan kata begitu. Ayah dia nama Abdullah. Jadi, soal yang pertama, kitaran yang Allah Ta'ala buat, tidak boleh sewenang-wenangnya dinasabkan kepada mana-mana lelaki. Tak boleh, kesian dekat dia. Nak ikut hukum Allah ke nak ikut logik akal kita? Hukum Allah itu qat'i, hukum Allah itu dah jelas. Sekarang ini apa perlu buat? Perbetulkan masyarakat kita. Masyarakat kita yang fail dalam bab ini, maka kena perbetulkan soal bin Abdullah, anak tak sah taraf ini. Masyarakat perlu jelas, jangan dihina ahli keluarga ini. Hinalah hina, jadi ke anak sendiri baru tahu. Okey. Yang kedua, bila mana seseorang itu nak berkahwin, siapa boleh menjadi walinya? Mesti wali itu ikut urutan. Sebagai contoh, anak gadis ini bergaduh dengan ayahnya, maka dia bergaduh dengan ayah dia suruh abang dia yang menikahkan dia. Boleh ke tidak? Mana boleh. Nak bernikahkan dengan abang selagi mana ayah itu hidup, mestilah ayah itu apa? Mati dahulu, baru boleh pindah. Ataupun diisytihar sebagai fasik oleh mahkamah, baru boleh berpindah. Sekalipun ayah itu tak setuju, maka di mahkamah kena filekan permohonan wali enggan. Maka ayah akan dipanggil dan gadis itu pun akan dipanggil. Kenapa tak nak menikahkan anak dia? Maka keterangan akan diambil. Bergaduh dengan ayah bukan syarat sah untuk ditukar begitu sahaja. Dan nombor 3, bila mana mati sahaja anak Adam, mesti dicari sampai ke lubang cacing siapa dia ahli waris dia untuk dibahagikan harta pusaka ini. Daripada ketiga-tiga keadaan ini, tuan-tuan, nak bagi tahu apa hikmahnya? Nak suruh kita ini jangan duduk pakat berbalas sesama sendiri. Tu cerita dia. Bergaduh dengan ayah sampai tak bertegur. Anak buat salah sampai tak mengaku itu anak. Halaunya begitu saja. Pastinya kalau tak keadaan pertama, kedua, ketiga, kita pasti akan cari balik orang itu. Tengok, cantiknya Allah Ta'ala buat. Nak suruh jaga ikatan
silaturrahim. Sebab itu jangan duk bergaduh yang lebih-lebih. Setakat dengan adik-beradik, tuan-tuan dan puan-puan, ada sedikit sebanyak hulurlah tangan minta maaf. Adakah kita hulur tangan menandakan kita salah? Tak, kita orang yang paling hebat. Kalaulah dengan hulur tangan kita kata aku minta maaf kalau salah aku, barangkali disebabkan kita yang pertama hulur tangan menyebabkan dia muhasabah diri dia balik. Dia kata selalu dia mengalah padahal salah aku. Tengok, bagus tu. Sebab itu kena buat begitu. Sekarang ni lagi teruk, kita ada WhatsApp group, betul tak betul? Habis dalam WhatsApp group. Ni dekat kat pilihan raya mula. Tak sedut cerita pasal pilihan raya dalam tu. Cerita benda-benda yang baik sudahlah tuan-tuan dan puan-puan. Ni duk blame orang tu, blame orang ni. Tak mau. Mesti jaga silaturrahim kita. Sama juga dengan orang masjid. Tuan-tuan kena ingat ya. Orang-orang ini yang akan teman kita. Orang-orang yang berada di sebelah kiri, tuan-tuan dan puan, kanan kiri, tuan-tuan dan puan ni yang akan berada dengan tuan-tuan dan puan bila mana saat tuan-tuan mati kelak. Orang-orang ini yang akan usung jenazah tuan-tuan dan puan. Orang-orang ini yang akan mendoakan macam tadi berapa saf doa untuk si mati. Orang ni, lepas tu kena jaga. Lepas tu bila mana kita sahabat-sahabat kita di masjid ini seminggu tak datang, bolehlah pakat ramai-ramai pergi buat lawatan sambil belajar ke rumah dia. Kenapa tak datang seminggu ni? Pergi tanya dia. Barangkali demam ke, gaut ke, kena udang galah tak? Pergi tanya dia. Kenapa ni? Tak datang ni? Mana tahu dia terasa hati, tak puas hati itu ini dan sebagainya. Kena jaga ukhuwah kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Baik. Maka yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, masalah yang seterusnya adalah masalah mewasiatkan harta kepada ahli waris. Siapa dia? Penerima faraid. Maka menurut syariat Islam tuan-tuan dan puan, wasiat hanya boleh dibuat kepada bukan penerima harta, bukan faraid. Makna kata wasiat kepada bukan penerima. Contoh, saya wasiat kepada tuan imam masjid ini ataupun penerbit National FM, dia tak ada kena-mengena dengan saya. Jadi, maka saya tak boleh nak mewasiatkan kepada dia. Okey. Pemberian harta melalui wasiat dikhawatiri akan menimbulkan perasaan iri hati dalam kalangan mereka kerana setiap pewasiat yang mengutamakan sebahagian waris sahaja. Kalau kita beri kepada yang bukan penerima faraid, okey, ni kita beri kepada yang menerima faraid. Yang menerima faraid ada 5 orang, maka kita beri seorang. Adakah 4-4 ni akan saya redha? Sekejap boleh tak? Lama-lama jadi panas. Okey. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya penerima faraid yang lain membenarkan wasiat dibuat terhadap waris tersebut, maka wasiat itu dibolehkan. Akan tetapi, kata penulis, biasanya situasi begini amat jarang berlaku. Kalau kita nak beri kepada ahli waris kita, macam saya beri pada tuan imam, tak ada masalah sebab dia bukan ahli waris saya. Dia bukan penerima faraid. Saya beri kepada penerbit National FM, boleh ke tidak? Boleh, sebab dia bukan penerima harta faraid saya. Boleh. Tetapi bila mana kita beri kepada penerima faraid, wasiat ini kita beri pada dia, maka mestilah dengan persetujuan penerima-penerima faraid yang lain, iaitu ahli waris yang lain. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebagai contoh, saya katakan di sini, si mati mewasiatkan kesemua hartanya diberikan kepada anak dia. Bila ditanya, tujuannya adalah supaya si mati nak buat ini menyekat isterinya daripada mendapat bahagian dia. Anaknya itu ahli waris, isterinya juga adalah ahli waris. Maka tindakan begini tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah isterinya tidak bersetuju dengan wasiat itu, maka wasiat itu menjadi tidak sah. Kenapa?
disebabkan isterinya tidak bersetuju tadi. Isteri dia tu siapa? Isterinya adalah ahli waris dia. Makna kata nak bagi tahu di sini tuan-tuan dan puan adalah bila mana kita wasiat kepada ahli waris mesti mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Bila? Setelah kita mati, pemberi wasiat itu mati. Jadi kalau dia beri kepada ahli waris ustaz, makna kata dia dapat dua. Betul. Dia dapat wasiat pun dia dapat, faraid pun dia dapat. Kalau dia nak dapat dua-dua, mestilah dengan persetujuan ahli waris yang lain. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Masalah wasiat pada saat maradul maut. Iaitu pemberi wasiat itu dalam keadaan hampirnya dia kepada mati. Isu ini selalu dibangkitkan dalam perbicaraan supaya wasiat yang dibuat itu batal. Sebab dia masukkan isu ini. Baik. Maradul maut ini bermaksud penyakit yang boleh menyebabkan kematian. Syarat-syarat berikut adalah diperlukan bagi menentukan maradul maut. Yang pertama, penyakit itulah yang menyebabkan kematian si mati. Yang kedua, penyakit itu menyebabkan kematian dalam fikiran si mati. Jadi sedar tak sedar begitu, kemudian dia mati. Kemudian yang ketiga, terdapat tanda-tanda luar yang menunjukkan bahawa penyakit itu adalah berat. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan-puan, bila timbul isu maradul maut ini, maka ia akan mengakibatkan kadang-kadang muamalah yang dibuat itu jadi batal. Sebagai contoh, kalau cerita P.Ramlee kan nak dekat mati tu kan, aja suruh sign. Kemudian lepas minit mati. Tengok P.Ramlee pun baca dah kitab ni awal lagi daripada kita tuan-tuan dan puan. Maka itu adalah batal. Kerana hampirnya kepada mati. Sebab orang nak mati ni tuan-tuan dan puan-puan, pemikiran dia waktu itu sudah tak terurus. Sebab itu saya nasihat, tolonglah bantu tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-puan ada pengalaman ataupun tidak tengok orang nazak? Saya 2 kali. Pengalaman saya yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, bila mana saya hari Minggu, saya naik kereta sebelum exit Tol Plus Kajang. Maka jam, ada aksiden. Dia naik motor, kemudian ada 4x4 di depan. 4x4 tu berhenti tepi jalan. Situ kan dia macam berbukit sikit kan. Kemudian macam renyah-renyah begitu. Dia pun belakang 4x4. Saya boleh katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sakit keadaannya. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab gigi di depan ini patah. Darah sudah keluar daripada hidung dan mulut. Tangan kita ini, kan kita ada tulang. 2 tulang ini ke depan, tapi tak terkeluar daripada isi. Dia dah lonlai, yang ni pun sama. Sebab dia hentakan yang kuat. Jadi, bila mana orang pegang, saya jadi nak berhenti. Allah Ta'ala takdirkan saya jadi nak berhenti. Sekejap dia nak duduk, sekejap dia nak baring, sekejap dia nak duduk, sekejap dia nak baring. Itu saja yang dia minta. Kemudian kalau tuan-puan nak tahu orang nak mati ni, di antara tandanya mata kita ni kan tengah tu kan hitam kan. Dia jadi macam kelabu, macam bersinar begitu. Jadi saya pergi kepada dia, saya pegang peha. Saya kata, abang, ikut saya abang Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tak adalah sebut asyhadu an la, saya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak sebut tetapi dia hangguk tuan-tuan. Saya ulang 2 kali. Kemudian saya tak tahu nak telefon siapa sebab handphone dia accident pecah kan. Dia pecah dah skrin, tak boleh nak buka. Saya ambil beg duit dia. Saya kata, abang saya ambil beg duit abang dia. Saya ambil beg duit dia, saya tengok. Ada serping kertas kecil, kemudian macam tiket bas yang kita naik bas dulu kan, yang orang bagi tu kan. Dia lipat 2. Kemudian saya buka lipatan itu, maka ditulis sayangku, nombor dia, kemudian kawan-kawan dia. Saya telefon sayangku pula dah. Saya telefon lah isteri dia tadi. Maka saya kata, suami puan ni accident. Oh, patut tak sampai lagi. Sebab suami dia hari tu hari cuti, suami dia overtime. Cari duit lebih lah kerja di office dia, OT.
Tak sampai lagi, dia akan exit di exit Kajang tu. Kemudian ambulans datang, saya kata okey, ambulans bawa ke mana? Bawa ke Hospital Serdang di Kecemasan. Kemudian malam itu tuan-tuan puan, hampir kepada maghrib, maka dia telefon. Dia kata, saya cari suami saya tak ada pun kat Kecemasan ni tuan. Saya kata ambulans kata tadi Hospital Serdang. Kemudian tak apa, saya cari lagi. Kemudian dia tanya saya, suami saya pakai tracksuit kan? Betul, suami puan pakai tracksuit, sebab saya ingat pakaian tracksuit dia. Maka dia kata pada saya, suami saya mati dah tuan. Aduh, seharian menitik air mata saya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab di awal perkenalan saya call itu, saya kata, dia kata teruk tak? Saya kata teruk, tapi masih lagi sedar. Tapi saya perasan, waktu ambulans datang, diletakkan di di tempat nak angkat tu kan, suami dia tu cungak-cungak waktu itu. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tapi saya harapkan okey-okey sajalah, sebab situ nak pergi Hospital Sedang tak jauh. Meninggal tuan-tuan. Lepas pada seminggu daripada peninggalan itu, maka saya pergi melawat di rumah. Anak yang pertama 7 tahun, anak yang kedua 5 tahun. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia mati on the way balik daripada mencari rezeki dan nafkah untuk isteri dan anak-anak, cari duit lebih. Sebab itu, wahai orang lelaki sekalian, jangan sesekali kita merungut dengan harta kita untuk disuap di mulut isteri dan anak-anak kita. Tuan-tuan bekerjalah sampai tuan-puan letih. Walaupun gaji tadi 3,000, memberikan nafkah tinggal 300. Tak apa. Buatlah. Barangkali kahwin, lepas kahwin dah 30 tahun mati. Setiap bulan beri nafkah kepada isteri dan anak-anak, tak pernah miss. Kadang-kadang lebih lagi buat. Kadang OT tengah malam, bajet nak beli baju polo, Bonia tak boleh beli. Anak pula dah kata beg sekolah koyak, hold lagi 3 bulan baru boleh beli baju Bonia. Tak apa tuan-tuan sekalian. Barangkali perbuatan kita 30 tahun yang setiap bulan tak miss itu adalah asbab punca Allah Ta'ala campakkan kita masuk dalam syurga Allah. Siapa tahu tuan-tuan sekalian. Sebab itu orang beriman bila sebut tentang nafkah, dia akan kerja kuat. Dia cari, dia bagi. Tak cukup, dia cari. Tak cukup, dia cari. Letih. Orang lelaki kan, tuan-tuan haji tak letih lah laninya. Zaman muda dulu. Nak boleh duduk di bandar estate ni pun bukan ayah bagi 10,000 dulu boleh beli rumah sini, betul tak? Cari sendiri. Kalau dulu boleh makan lauk ayam, terpaksa makan lauk ikan kering disebabkan ini. Sebab saya pun nampak, saya ada ayah, mak saya tak bekerja. Saya tengok benda itu tuan-tuan sekalian. Ayah dulu bekerja di Batuas, rumah di Batuas, quarters. Tuan-tuan tahu kerja di mana? Balik pulau tu, naik C70. Dah nak naik jabatan tu, balik lewat. Kenapa? Sebab kalau tak OT, maka tak adalah lebih. Balik lewat. Kemudian mak bagi tahu dulu kan gaji kecil lah ni, dia gaji besar tapi sini harga pula lain pula pada dulu. Dia kata ayah demam waktu itu. Duit tak ada, dia suruh pergi beli Panadol. Lepas tu, lepaslah beli Panadol, nak beli buah. Last sekali beli buah apa sebab demam, beli buah apple 2 biji. Kita beli satu ikat tu kan, 2 biji. Sebab apa? Sebab dia kata duit banyak ni ada. Sebab nak cakap, takkan nak cakap dah duit tak ada. Kata. Masya Allah. Tapi penat lelah itu Allah Ta'ala balas kan. Alhamdulillah. Anak-anak pun semuanya ada kerjaya. Jadi bila dikenang balik, lepas tu orang muda dalam masjid ini, pendengar-pendengar sekalian, tolonglah balas jasa mak ayah. Tapi bila duk cerita begini, balas jasa mak ayah, kadang-kadang jemaah pun kata, ustaz cakap senang, masalahnya saya pencen dah, saya pula kena beri pada ayah anak-anak saya setiap bulan. Nasib lah Tuan Haji, nak buat macam mana dah. Anak-anak berbeza, ada yang faham, ada yang tidak. Jadi kena faham dalam bab itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutupnya,
Kita dah belajar dalam bab wasiat ini beberapa banyak kali dah kuliah kita. Pertemuan akan datang, saya akan sentuh untuk wasiat ini, iaitu berkaitan dengan wasiat wajibah. Bagaimanakah pembahagiannya? Kita bagi clue sikit supaya jadi minat nak dengar bulan depan ni. Iaitu bagaimanakah kita nak membahagikan kepada anak kita yang mati awal daripada kita. Sebab cucu kita tadi dengan anak kita yang mati awal tadi, dia tidak akan mendapat harta kita setelah kita mati kerana dihalang oleh mak saudara dan pak-pak saudara tadi. Maka istilah wasiat wajibah ini ada, dan saya akan terangkan kalau berlaku dalam keadaan ini, berapakah yang kena beri kepada cucu kita tadi ni. Siapa nak bagi? Pak-pak saudara tadi tu lah. Kalau pak-pak saudara pun tak faham, maka ruyuk begitulah. Wasiat wajibah pun dia pening. Apa dia? Dia pun tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kita bertemu pada bulan hadapan. Sekadar itu saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaah-jemaahku sekalian, Masjid Bandar Instek dan pendengar-pendengar National FM. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.